Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat saya yang saya kasihi dan semestinya insya-Allah saya doakan dengan keafiatan dan kebaikan. Dan didoakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita dengan rezeki yang baik, rezeki yang berkat dan seterusnya dengan kebaikan dan keberkatan ya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita itu dapat kita melakukan sebanyak mungkin kebaikan dan ketaatan. Saya turut mengalu-alukan pendengaran sahabat-sahabat daripada atas talian. Ini live streaming ya? Oh tidak, rekod. Oh, okey. Dan mudah-mudahan baik yang datang secara bersemuka pada hari ini dan juga rekod yang mungkin boleh kita manfaatkan pada masa-masa yang mendatang. Ini semua menjadi asbab untuk kita dapat menzahirkan ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita dah pun sampai pada tanggal 12 Syaban 1445 Hijrah, dah menghampiri ke nisfu Syaban dan semakin dekat dengan Ramadan Al-Mubarak ya. Jadi mudah-mudahan Allah turut memberikan kepada kita keupayaan dan kekuatan, panjang umur, sihat tubuh badan untuk kita melaksanakan kepatuhan dan ketaabudan kepada Allah di bulan Ramadan. Rasa macam kerap pula jumpa tuan-tuan perempuan di sini ya. Alhamdulillah. Ini rezeki kalau pemain simpanan. Ini rezeki pemain simpanan. Kalau tetap dia tertakluk dengan hari dan minggu serta bulan. Tapi kalau pemain reserve ni, reserve player ni, dia manedan lah. Ibaratnya macam kalau orang datang kenduri last minute. Kenduri last minute ni sama macam saya pemain gantian. Ada masa kadang-kadang kalau jadual tuan-tuan perempuan di sini tidak ada yang keuzuran, saya tak datang lah sebulan 2 bulan. Sama juga macam kalau kita datang last minute kenduri. Kalau last minute kenduri ni tengok rezeki. Kalau kebetulan tetamu tuan rumah sediakan lauk tu memang lebih dan orang pun tak ambil banyak, kita boleh tapau balik. Tapi kalau tak kena gaya, yang datang last minute kenduri ni join pengantin basuh periuk lah. Ataupun tunjuk muka, lepas tu makan kat luar lah, buat-buat slow-slow, bergerak slow-slow kan. Jadi rezeki kita lah tuan-tuan perempuan. Dan mudah-mudahan sahibul fadilah ustaz yang sepatutnya bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan pada tengah hari ini di surau B1 ini, Allah takdirkan mudah urusannya dan juga baik keadaannya sehingga dapat bersama dengan tuan-tuan perempuan semula pada masa-masa yang akan datang. Tirai pun ada orang hintai-hintai tu. Tu namanya mengintai dari tirai kamar tu namanya ya. Dia nak buka besar dia malu. Mungkin belakang tu ada yang iktikaf, ada yang ashabul kahfi, ada yang tengah bersiap-siap ya. Jadi dia ngintai sikit-sikit nak tengok ustaz ni rupa macam mana. Ya dah. Sorry tuan-tuan puan, saya pakai t-shirt hari ni sebab tadi saya memang dekat luar. Jadi Cik Adif mesej saya tadi pun pukul berapa? Pukul 10 sampai pukul 11 gitu ya. Jadi saya pun dah dekat area Taman Permata tadi di Ulu Kelang. Jadi saya ada urusan sikit kat situ. Lepas tu ada pergi ke taman pertama dekat KL. Jadi dia pun beritahu saya emergency. Jadi saya pun beginilah keadaan saya ya. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan perempuan boleh kita saling rahim-rahimkan lah ya. Jangan saya pakai seluar pendek pakai kopiah sudahlah ya. Kalau pakai seluar pendek pakai kopiah tu pendek kata sekejap lagi ramailah yang follower saya tu ya. Dia akan sekarang ni senang tuan-tuan perempuan nak raih perhatian. Buat je benda yang pelik-pelik buat benda pelik-pelik. Tak kira lah benda pelik-pelik tu betul tak betul, atau dia asalkan benda tu pelik dan ada orang respon. Sat lagi daripada follower tu 80 dia jadi 80,000 sebab kita sekarang saya punya pandangan lah tuan-tuan perempuan, saya tak nafi menjadi terkenal itu best, menjadi masyhur itu best, disayang dan dipuji orang tu best memang satu nikmat yang bagi saya dan bagi kita lah, bagi semua orang, majority, saya tak kata semua, majority ada satu perasaan syok dekat situ guru kita dan juga majikan saya sebelum ni
Sahibus Samah Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Follower dia di Instagram dah 1 juta, 1.2 million Instagram beliau. Saya saja usik-usik, saya kata, Tok Guru, syok tak follower ramai? Oi, syok lah Ustaz. Saya kata, apa syok lah? Yelah, orang sudi berkawan dan juga ikut kita. Walhal Instagram tu bukan dia manage pun. 2-3 orang kawan-kawan saya manage. Ustaz Razif, Ustaz Syafiq, Ustaz Hashim yang banyak manage dia punya account. Patutnya ialah dia orang lah yang terasa syoknya, sebab kok mana pun dia orang yang, walaupun nama tu nama Dr. Zul, tapi hakikat sebenarnya yang manage orang lain Dr. Zul, tak peduli sangat pun. Cuma kadang-kadang kalau posting tu melibatkan hukum, pandangan, kita akan bagi pada beliau dululah. Tapi syok, best. Tapi tuan-tuan perempuan, itu secara tak langsung dia sedikit membimbangkan kita, terutama saya dalam konteks ni. Maknanya, okey, kita faham segala media sosial, akaun apa yang kita follow selama ni. Sebenarnya kalau boleh saya kiaskan dengan tuan-tuan perempuan, kalau boleh dengan izin saya kiaskan, itu sebagai tanda dan simbol selera dan minat kita, taste kita. Faham tuan-tuan? Contoh, dekat Malaysia ni, tempat kita ni kan banyak kedai makan. Merah kedai makan. Tuan-tuan perempuan masuk semua kedai makan ke? Tak masuk kan? Oh, ada bunyi kat belakang. Tak. Ada orang. Saya ingatkan ada maskot dekat belakang tu. Makan dia jawab. Makan dia jawab. Ya. Yang kutuk lebih kan hilang exhaust saya. Kita tak masuk semua. Kita masuk kedai yang ada tema ataupun kita cenderung kepada makanan tu. Ada orang dia suka mamak, jadi apa jenis mamak no problem. Ada orang mamak tak boleh, dia suka masakan panas, kecenderungan dia begitu. Ada orang dia masakan kampung, jenis-jenis bakar, salai, mencarilah dia. Okey, maka kita akan dekat dengan apa yang kita suka, kecenderungan, selera, taste. Sebenarnya media sosial begitu juga. Saya bimbang kalau hidangan yang bukan-bukan ni menarik minat ramai orang untuk berkunjung. Boleh faham Kita tengok baru-baru ni yang viral, macam mana satu orang yang aktivitinya jelas haram di sisi syarak dan tak baik perlakuan serta tingkah lakunya. Apa orang panggil apa, macam sugar daddy, apa kurang lebih begitu, mendapat ikutan yang ramai di media sosial, mendapat ikutan yang ramai. Lepas tu kalau jumpa bergambar pula tu tuan-tuan, simen, disapa dia orang, diterjah dia orang, diburu orang, dipegang dia orang, diambil berkatnya oleh orang. Makna apa tuan-tuan perempuan? Ada masalah dengan selera orang kita, terutama orang Melayu Islam. Ada problem. Orang Melayu Islam ni, kalau yang tinggi ketakwaannya, tidak semua kedai makan yang dia cenderung untuk makan. Kalau saya contohlah, katalah saya nak makan kek lah, saya suka dessert. Contoh nak makan kek, apa jenis, apa dessert lah. Sekarang kan banyak kedai-kedai dessert one stop ni, yang dia buka kedai kemudian orang banyak letakkan barang-barang produk kan. Saya bukan hanya tengok dessert tu saja, saya akan tengok halal tak halal. Sebab kita bukan hanya nak telan saja, kita nak pastikan yang kita telan tu baik untuk kita. Dalam Islam bukan halal saja, tapi tayyibah, halal lagi baik. Begitu juga dengan influencer ataupun pempengaruh ataupun orang yang mencetuskan isu. Saya minta maaf tuan-tuan perempuan, saya kurang setuju kalau ada orang bagi alasan, Ustaz, saya follow dia bukan saya nak ikut dia, saya nak tahu apa perkembangan dia ataupun apa lagi jenis dia buat. Saya tak setuju cara itu, dan saya dah bertanya pada Dr. Zul Al-Bakri, beliau pun menyatakan tak setuju dengan cara begitu. Sebab dengan ramainya follower tu melambangkan ramai orang nak ambil tahu pasal dia.
Dan dia sendiri akan rasa syok. Rupanya perbuatan maksiat dan kebejatan yang aku buat ni pun mengundang ramai orang nak tahu. Dan biasalah manusia tuan-tuan perempuan, bila ramai nak tahu dia akan buat lagi. Maknanya dia akan faham. Macam saya lah, bila ceramah saya ramai orang datang, automatik best lah kot. Walhal yang datang tu bukan apa, ada datang tu nak tengok apa benda modal ustaz nak kata. Ada yang kata datang tu bukan apa benar pun, bukan datang nak dengar ceramah ustaz, nak tumpang tidur. Ada yang datang tu bukan kerana nak tumpang tidur, nak ceramah. Kalau aku pergi makan, aku tengah diet, pergi keluar makan sekarang, confirm ke laut diet aku ni, tidur je lah. Sini pun kapet pun okey, ada aircon, orang tak kacau. Tak? Rupanya saya perasan dalam pada 2-30 orang yang datang dengar, bukan semua mendengar, ada tujuan dan matlamat masing-masing. Tapi dia tetap mendatangkan syok pada yang mengalaminya. Begitu juga dengan media sosial. Jadi bagi saya, selera kita kena tepat, tuan-tuan perempuan. Saya nasihatkan selepas ini, tuan-tuan perempuan filterlah akaun media sosial masing-masing. Tengok siapa yang tuan-tuan perempuan follow. Pastikan yang kita follow tu ada manfaat untuk kita, terutama dunia dan akhirat. Orang Islam kena fikir begitu, tuan-tuan perempuan. Dulu tuan-tuan perempuan ni, masa saya usia 20-an, 30-an, bahkan hujung 30-an sikit, saya suka kalau kawan saya ramai. Masa tu saya punya mazhab ialah, semakin ramai follower saya baik di online ataupun secara bersemuka ni, semakin ramai connection saya, maka semakin berjaya saya. Satu ketika dulu saya pernah fikir gitu. Maknanya alangkah seronoknya kalau saya pergi mana-mana, ada orang menyapa, Assalamualaikum Ustaz, Ustaz ambil gambar sikit. Saya pernah fikir begitu. Tambah pula masa saya bekerja dulu, kita ada business card, pantang jumpa orang. Orang tak minta pun kita bagi, yang tak ada kena mengena kita pun kita bagi. Sampai HR saya masa tu, Ustaz tahu tak, business card Ustaz ni yang paling cepat habis. Dia sekali dapatkan 2 kotak tu, saya tak kira sekotak tu berapa ratus, tapi saya dapat 2 kotak. Saya dapat je dulu, saya bagi. Kenapa tu saya request sikit, HR, saya nak lagi business card. Ustaz rebus makan ke apa kad ni? 2-3 bulan sekali request. Dan saya rasa seronok bila orang melibatkan diri saya ni dengan meeting, dengan engagement, dengan apa-apa liqa sekalipun, pertemuan. Kadang kita kerja kan, saya dulu punya semangat kerja, tuan-tuan. Tapi dulu masa saya belum ada motor dulu, makin luas buka tu. Mana apa, tuan-tuan, makin ramai orang sayang. Ngekik-ngekik dia gelap. Dulu saya pakai kereta, punya seronok saya kerja, tuan-tuan. Yalah, kita muda, sekarang muda juga, tapi dulu punya cerita lain. Kita tengah semangat, umur 30-an, ujung 30-an, 10-15 tahun lepas lah, saya spare baju dalam kereta tu. Walaupun saya tengok dalam schedule saya malam tu tak ada dinner meeting apa semua, tapi saya standby sepasang 2 pasang baju, gantung kat seat belakang, kat tingkap gantung. Kod last minute, sama ada C-level saya ataupun pak saya masa tu pun dah besar pangkat, tuan-tuan. Tuan-tuan agak saya pangkat apa dulu? Saya sempat jadi GM, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan main-main dengan saya. Nampak je macam ni. Kalau saja seronok share dengan tuan-tuan perempuan lah. Gaji saya dulu, tuan-tuan, lebih pada 25k sebulan. Dan saya ada staff di bawah saya kurang lebih 26-28 orang. Jadi atas pada saya tak ada orang lain lah, C-level lah, CLO, CFO, COO, CEO saya. Di masa tengah semangat kerja dulu, kan main lagi. Apa benda yang saya tak explore, jumpa orang je syok. Kadang C-level saya rapat dengan saya punya COO. Sebab COO saya ni dia kuat sikit agama. Jadi CEO saya pun baik, dia orang yang baik, dua-dua tu baik. Biasa tuan-tuan perempuan yang biasa kerja, dia akan tahu politik office kan. Biasa nombor 1, nombor 2, biasa dia ada team dia. Tapi canggihnya pejabat saya ni, saya boleh harmonikan CEO dengan COO tu. Dia ada fikrah masing-masing, tapi yang penting tak bergaduh. Dia penting pendamai ni, tuan-tuan, dalam hal ni. Jangan ada tukang cucuk. Bila saya jumpa CEO saya kata CEO cakap yang baik tentang CEO.
Bila saya jumpa CEO saya cakap CEO cakap yang baik tentang awak. Jadi dia pun, dia okey ke dengan aku? Okey bos. Yang tak okey tu kadang-kadang yang mencucuk. Kita sama-sama tumpang cari rezeki. Apa nak tabur beras, tabur pasir, buyuk nasi orang? Dia pun okey lah. Masing-masing gaji besar-besar tuan-tuan tempat saya kerja dulu. CEO saya gaji dah 100,000 lebih. CEO gaji dah 100,000 lebih. Jadi maknanya enjoy je lah. Kita datang kerja, pergi kerja ni nak enjoy, nak seronok, dapat rezeki, share dengan family, share dengan kawan-kawan. Jadi bila saya dah seronok, kawan ramai-ramai tuan-tuan, tak tahulah apa sebab masa di hujung-hujung saya di tempat kerja sebelum dengan Dr. Zul, dia datang satu rasa, apa kawan-kawan aku ni boleh tolong, terutama tentang akhirat. Yelah, kebetulan saya ada background agama. Dia jadi terfikir. So masa tu tuan-tuan perempuan, saya ada satu kesalahan yang saya, ni bukan aib, tapi kalau aib tak elok saya cerita, tapi benda ni sharing untuk tuan-tuan perempuan dalam kehidupan. Saya ada satu kesalahan yang saya buat dengan jemaah saya, termasuk dengan tuan-tuan. Saya meninggalkan kuliah. Itu satu kekesalan bagi saya. Walaupun sebenarnya masa tu gaji dah besar tuan-tuan, dan kita pun sibuk. Masa tu saya tak ada motor, jadi nak bergerak. Kalau saya daripada Shah Alam, office saya tu nak datang tempat tuan-tuan, sebelum tuan-tuan datang kuliah Zuhur. Dan kebetulan masa tu saya lebih lama sebelum tu dengan oil and gas. Satu kepayahan lah. Kemudian saya pun ada meeting. Kadang-kadang meeting tu daripada pukul 12, 11 pagi, lajak sampai ke Zuhur masa bila nak datang. Kuliah bulanan saya dulu tuan-tuan mencecah 54 tempat sebulan. Subuh, Zuhur tak dapat macam ni. Kalau dulu Adif call saya time-time macam ni, tak dapat, penuh. Maghrib, Muslimat, Duha kalau hujung minggu. Tapi saya cakap secara baik, masa tu yang jaga kuliah di sini Haji Rasul, saya kata, Haji, saya tak dapat nak bagi komitmen, saya terlalu sibuk. Malam kadang-kadang meeting, tapi syok tuan-tuan, masa tu semangat bekerja. Kalau tak ada orang ajak dinner meeting tu, ataupun sekadar dinner saja dengan kawan-kawan, tanya, malam ni tak ada dinner ke? Punya syok kerja tuan-tuan. Tapi akhir Allah jentik satu kali dalam hati saya rasa lah tuan-tuan. Masa tu saya ingat lagi, tempatnya masa tu saya salat di masjid wilayah. Saya salat di masjid wilayah, salat maghrib, dan lepas tu ada kuliah maghrib di masjid wilayah. Saya ingat lagi, saya lupa pada ustaz tu, tapi ustaz tu mulakan dengan biasalah tahmid segala bagai. Soalan pertama dia tanya pada jemaah, saya ingat lagi sekarang, tuan-tuan perempuan yang ada depan saya ni, tuan-tuan perempuan nak ke mana lepas ni? Dia tanya soalan begitu tuan-tuan. Saya dengar tu saya menung. Allahu Rabbi, soalan ni kecil punya hal ya tuan-tuan, nak tanya, tapi benda tu kebetulan Allah rezekikan kena dalam hati saya. Dia tanya, tuan-tuan perempuan nak ke mana lepas ni? Jawapan tu dia akan menjadi Waze ataupun Google Maps untuk kita. Kalau kita kata, aku nak balik rumah apa ni? Ke rumah lah. Kalau orang yang nampaknya hanya rumah. Kalau orang yang boleh jawab, ataupun yang ambil masa yang lama untuk jawab, aku nak ke mana? Aku pun tak tahu sebenarnya aku nak ke mana. Tuan-tuan perempuan cuba tanya, kita nak ke mana lepas ni tuan-tuan? Tuan-tuan nak kata balik ke pejabat? Pejabat ni kita akan tinggal tuan-tuan. Kita akan tinggal. Saya dulu masa saya kerja gaji besar dulu, saya pun memang target tak akan kerja lama. Paling-paling pun 5-6 tahun dan Allah makbulkan. Saya di satu tempat kerja tak pernah lama. Paling lama 6 tahun. 5-6 tahun. Dengan Dr. Zul paling sekejap lah, sebab kerajaan bertukar kan. Jadi bila penceramah tanya, nak ke mana? Saya tak dapat jawab. Masa tu saya tak dapat jawab. Kemudian saya duduk dalam kuliah tu, tapi masa saya duduk kuliah tu, fikiran saya tak tumpu apa benda yang ustaz sampaikan. Saya memikir, jadi kosong, fikiran saya jadi kosong. Saya tak boleh nak jawab apa soalan tu sampai saya isyak. Kemudian saya mesej kawan saya tanya, pukul apa nak sampai ustaz? Kami tengah tunggu ni. Masa tu saya di masjid wilayah dan saya ada dinner. Dinner saya bukan calang-calang tuan-tuan, masa tu dekat MO, tuan-tuan MO, Mandarin Oriental, sebelah KLCC. Saya pembesar Quraisy dulu tuan-tuan. Pembesar Quraisy. Maknanya dulu pakai kasut bata asal-asal, lepas tu tukar kelak. Kelak pun dah 200-300. Lepas tu mula pakai kelak tu rasa gatal dah, kaki tak sedap. Pakai Ferragamo 3,000 sepasang.
Apa ada hal? Ya tak? Family saya enjoy lah masa tu. Kemudian bila saya dah habis, saya kata sorry lah tak dapat datang, badan tak sedap saya. Saya duduk sampai tuan-tuan tahu apa jadi pada saya malam tu. Saya duduk di masjid wilayah tu sampai orang dah, saya rasa dekat pukul 11.30 malam. Saya duduk seorang kat luar dalam kereta. Saya duduk, uish, mana aku nak pergi lepas ni? Dia jadi tak tahu nak pergi mana tuan-tuan. Penangan, saya rasa itu asbab Allah nak bercakap dengan hati kita. Kita tak terima wahyu tuan-tuan, tapi kita boleh menerima ilham daripada Allah SWT. Kadang-kadang tergerak hati kan. Tuan-tuan mendengar perkataan hidayah dan taufik, selalu penceramah sebut wabillahi taufiq wal hidayah, ataupun wabillahil hidayah wat taufiq. Sebenarnya yang datang itu ialah hidayah dulu. Segala bisikan ataupun gerak rasa, gerak hati, perasaan yang baik sebenarnya daripada Allah SWT. Hidayah ni datang jumpa kita puluh kali tiap-tiap hari, berpuluh kali tuan-tuan. Jadi saya tak setuju kalau orang kata saya belum dapat hidayah, ustaz. Bohong. Tuan-tuan nak datang masa sebelum datang kemari tu maknanya ke surau basement ni lah, ke Ashabul Kahfi, ke gua ni. Tuan-tuan dah tergerak kan? Tergerak rasa nak datang lah. Itu namanya hidayah. Ataupun pagi tadi, Bulan Zuhur lah join, lama dah tak datang, nanti orang ingat aku dah meninggal ke. Datanglah hidayah tu. Tapi dah datang ke belum? Belum. Bila tuan-tuan dah selamat sampai, bermakna tuan-tuan dah menerima hidayah dan taufik daripada Allah SWT. Tuan-tuan, saya bagi contoh yang lain. Tuan-tuan datang sini, terbang ke naik kereta, naik motor? Naik kereta, naik motor Saya tak tahu kalau, minta maaf lah kalau tuan-tuan ada helikopter datang sini. Kalau helikopter ni tak termasuk dalam contoh saya. Kalau naik kenderaan darat termasuk. Bila kita naik kenderaan darat, naik motor, naik kereta, tuan-tuan perempuan akan dihidangkan dengan banyak signboard. Betul? Signboard, papan tanda. Soal tuan-tuan perempuan pakai ataupun tidak signboard tu belakang kira. Mungkin tuan-tuan dah selalu datang, jadi tak peduli dah. Macam saya dah 3-4 kali dah kemari. Untuk fasa kedua saya dengan tuan-tuan perempuan ni. Kalau dulu acap lah, sebulan sekali. Sekarang lagi acap nampak air. Tak. Saya dah tahu route saya daripada Hussein On tu. Mana tu saya dah tahu route saya. Saya akan lalu Lok Yu, saya akan lalu Bukit Bintang sikit, jalan Culan sampai ke jumpa pavilion sikit, masuk sini. Bila tuan-tuan perempuan nampak signboard tu, itu hidayah. Tuan-tuan daripada Kajang, tuan-tuan nak bercuti ke Cerating, tuan-tuan dah tahu route tuan-tuan ialah Pantai Timur. Tuan-tuan mesti pergi LPT. Tuan-tuan tak boleh lalu Plus. Boleh lah, tapi dia jadi panjang cerita lalu Plus. Mesti lalu LPT. Sebab LPT route dia tuan-tuan perempuan mesti jumpa UIA Gombak. Tol Gombak tu tuan-tuan mesti jumpa. Kalau tuan-tuan perempuan jumpa RNR Yongping tapi nak pergi ke Kuantan, itu ketum tuan-tuan. Apatah lagi tuan-tuan lalu ikut tol Skudai, lagi nak kiamat. Okay, tuan-tuan mesti jumpa tol Gombak. Bila tuan-tuan nampak Kuantan ataupun Gombak, Kuantan tu, itu hidayah. Keupayaan untuk tuan-tuan perempuan follow signboard dan duduk pada garisan dan lorong yang betul, itu namanya taufik. Ada orang dia dah nampak signboard tapi dia terlepas simpang. Setuju? Dia hanya mendapat hidayah tetapi tidak mendapat taufik. Tuan-tuan perempuan, kebanyakan orang di bangunan tuan-tuan yang bertuah ini tahu tak ada surau di basement? Tahu itu hidayah. Boleh sampai, itu namanya taufik. Okey, sebab tu ada penceramah yang dia akan gunakan. Biasa kita jumpa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh, jangan balik. Oh dah habis balik. Belum. Itu contoh. Ada setengah penceramah yang dia jaga daripada segi istilah mana dulu mana kemudian, dia akan mulakan dengan wabillahil hidayah wat taufiq. Sebab hidayah datang dulu, taufik kemudian. Hidayah ilhamnya, hidayah
ajakannya. Kawan ajak ataupun dalam grup WhatsApp, grup-grup surau ataupun grup kerja, keluar notification siapa penceramah hari ni. Itu hidayah tu. Jangan kata tak dapat hidayah. Sebab tuan-tuan doa pagi tadi, Allahumma hdini fi man hadait. Tuan-tuan doa tu dan Allah makbul, tu tak perasan. Kalau doa ramai-ramai lagi pula, Allahumma hdina fi man hadait. Kita pun amin, ya Allah beri kami hidayah fi man hadait, seperti mana engkau beri orang dulu hidayah, maka Allah kabulkan. Maka kita tahu, oh ada ceramah, ada kuliah, ustaz-ustaz beri gini sekian, tajuk sekian, sebagai contoh. Tahu tak maklumat tu? Maklumat tu hidayah. Dan tuan-tuan boleh turun sampai sama ada yang mendengar atas talian tengok rakaman ataupun yang baiknya lagi, berkatnya lagi datang ke sini, tuan-tuan mendapat taufik daripada Allah SWT. Okay? Jadi saya merasakan bisikan ataupun pertanyaan ustaz di masjid wilayah tu, saya rasa macam satu daripada Allah SWT. Start daripada tu tuan-tuan dan puan. Benda pertama saya buat ialah saya tapis balik schedule saya, jadual saya. Saya tengok mana yang saya rasa kurang beri manfaat, nak jumpa tu sembang kosong. Saya minta AGM saya, assistant saya lah, pergi entertain, ataupun senior manager saya pergi entertain. Saya dah ada mula delegate. Dan bos-bos saya, CEO dan CEO saya perasan benda. Dia kata, Ustaz, you okay Ustaz? Saya kata okay. Saya rasa inilah saat saya paling okey. Sebab dulu saya tinggal kuliah tuan-tuan dan puan, secara tak langsung sembahyang jemaah saya terganggu. Saya sembahyang, yang kata, oh Ustaz tak sembahyang berapa tahun? Dah sembahyang tuan. Saya tak sembah berhala lagi lah. Tapi terganggu. So kalau kita datang kuliah, maghrib isyak terjaga, automatik. Datang kuliah Zuhur terjaga. Asal tu kita kena mujahadah lah. Subuh kalau weekend ataupun weekdays, subuh insyaAllah kita lagi kerja pun kita kena sembahyang, ke mana pun kena bangun awal. Tapi saya dah mula rasa saya dengan surau masjid tu jauh. Saya dah mula tak dengar khabar daripada tuan-tuan haji, hajah-hajah. Saya rasa macam satu kekosongan dalam hidup saya. Jadi slow-slow saya mula delegate kerja saya. Saya cakap dengan CEO saya yang saya rasa rapat, lepas tu dia diam. Dia tak komen apa-apa. Dia kata tak apa, dia faham. Dan dia pun bukannya bos saya, dia best friend saya. Dia kata dia faham. So ketika itu tuan-tuan perempuan, rupanya dia dah bercakap dengan kawan saya, COO saya dah bercakap dengan kawan saya. Dia kata tak, aku rasa tak lama lagi Ustaz nak berhenti ni. Dia macam dapat rasa bila saya kata saya nak slow down sikit lah. Saya kata aku rasa mungkin Ustaz akan berhenti. So masa tu kontrak saya kontrak, base kontrak 3 tahun. Kebetulan masa tu dekat ujung tahun, 5-6 bulan lagi nak sampai ujung tahun, kontrak saya habis. Dan ketika offer letter 2-3 bulan tu sampai dekat saya untuk continue lagi 3 tahun, saya tak respon surat tu. Saya tak gerak hati. Masa tu gaji saya dah besar tuan-tuan, insentif tempat saya banyak, saya punya allowance kerajaan unlimited. Maknanya kalau saya nak makan free tiap-tiap hari, saya boleh tipu je resit tu. Setengah orang kalau bos-bos dia ada limit 2,000 sebulan ke apa, 1,000. Saya unlimited. Maknanya kalau saya nak jamu orang ataupun tetamu saya, kalau saya nak belanja orang makan, 10,000 saya pernah claim sebulan untuk makan saja tuan-tuan. Maknanya mewah. Masa tu badan saya pun macam dipampar, besar lagi pada saya, berat saya pernah cecah 160 kilo. Makan saja tuan-tuan. Apa ndak ni? Makan tempat yang Abu Lahab dengan Abu Jahal makan ni. Masa tu saya tak kenal dekat kedai mamak pelita, saya tak kenal tuan-tuan. Makan ni hotel mana? Mana tempat? Italian ke, Spanyol ke, Japanese ke? Itu ada selera saya tuan-tuan. Tapi bila ustaz tu tanya nak pergi mana, saya mula terfikir. Last saya dalam kereta di masjid wilayah tu, sebelum saya gerak balik, saya ada satu azam tuan-tuan. Saya nak solat jenazah saya ramai orang sembahyangkan. Saya terfikir begitu. Sebab masa saya bekerja, ialah macam tuan-tuan lah, mesti ada di kalangan tuan-tuan yang office mate dah meninggal. Betul tak? Tuan-tuan perempuan tengok, ramai tak yang pergi ziarah? Ramai tak yang pergi ziarah? Saya tanya ikhlas pada tuan-tuan perempuan ni, ada tak 200-300 orang pergi? Tak ada kan? Terutama kadang-kadang orang masih sibuk tuan-tuan. Tapi saya tengok penceramah-penceramah ni, kalau dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masjid penuh tuan-tuan. Saya mula terfikir, ya Allah, aku nak semayang jenazah aku nanti ramai orang sudi hadiahkan semayang.
Itu benda terakhir yang saya fikir. Saya tak kata kerja ni, tuan-tuan pula jangan lupa ni tender pula berhenti kerja. Tuan-tuan, ini jam tuan Ustaz, saya dah mula terasa saya boleh berjalan atas air. Saya nak hidup dengan zikir dan selawat saja, saya tak jangan gitu tuan-tuan. Saya cerita ni rezeki takdir saya begitu. Jangan tuan-tuan, sebab jalan hidup kita lain. Tuan-tuan ada jalan gini jalan, cuma jangan lupa akhirat. Wala tansa wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia nak, akhirat pun nak. Saya pun sampai sekarang ada je kerja-kerja sampingan saya buat bagi motivasi dan sebagainya. Ada je benda-benda gitu. Bukanlah maknanya ustaz dah berhenti makan nasi, ustaz, saya makan. Motor tu pun saya beli dengan duit. Bukannya saya main smuggle aja, gompak pada gudang, dah. Maknanya benda tu penting. Tapi bila dah sampai satu masa dan satu ketika, dia akan ada rasa aku nak satu benda yang, satu halaqah yang dunia pun tahu kewujudan aku, akhirat pun tahu kewujudan aku. Bila saya pergi ada beberapa kawan-kawan, tambah lagi masa saya nak berhenti, tak nak sambung kontrak tu. Saya memang tak nak sambung kontrak saya. Kawan saya umur tua sikit lah pada saya masa tu. Dia dah 50-an, 50, awal 50-an. Dia pergi post office, dia tak apa benda tadi buat kat post office. Saya pun dah tak dah lama dah tak pergi post office. Tiba kawan saya tu pula dia pergi post office. Pergi post office Shah Alam, dia apa besar Shah Alam tu, dia tumbang kat situ, dia collapse. Dia tumbang dan orang bawa dia pergi hospital Shah Alam. Tengok-tengok stroke, pembuluh darah pecah. Shah Alam tak boleh buat, hantar Sungai Buloh, operate. Belah kepala dia ni, tempurung kelapa dia, tempurung kepala. 3 hari lepas operate meninggal. Saya pergi urus jenazah dia, nampak stapler kat kepala botak dia. Dia dah operate, botak kat kepala, nampak stapler besar-besar tuan-tuan. Rupanya stapler tu bukan stapler kecil-kecil, besar-besar ni, uas ni, tap. Allah, saya kata ini. Padahal sebelum tu tuan-tuan perempuan breakfast dengan saya sebelum dia tumbang tu. Oh, saya kata. Betul, saya tengok berapa kerat kawan-kawan saya melawat. Ada 20 orang. Hari pula hari kerja. Jadi yang datang kat surau semayang datang ada 20-30 orang itu lebih kurang. Oi, saya kata ini pindah alam ni takkan kurang lagi daripada kita pindah rumah orang datang. Tak boleh. Dalam hati saya tuan-tuan, saya tamak masa tu. Aku paling-paling kurang 1,000 lah. Tapi nak 1,000 tu tuan-tuan, kena ada jalan. Macam saya pernah cerita pada tuan-tuan pertama kali datang, kita nak macam mana hidup. Kau nak jumpa orang baik, dia mesti pergi tempat baik tuan-tuan. Dia tak boleh nak jumpa orang baik dekat The Zoo, tak jumpa. Kalabul Malami, dia tak kena situ. Dia kena di Ashabul Kahfi ni, dia Gua Hira ni, tempat orang baik. Yang lain baik juga, tapi yang zahir baik. Sebab benda hati ni kita tak boleh nak nilai. Saya tak kata hati orang tak datang tak baik. Baik, tapi yang kita boleh kata insya-Allah, luar dalam baik, insya-Allah. Di sini, di masjid, di surau, yang rajin pergi umrah, buat haji, rajin sedekah, tu baiklah tu. Nak kata tak baik macam mana? Sebab zahirnya baik, yang dalam orang tak tahu dah hati dia. Siapa tahu bab hati? Nabi pun tak tahu. Tapi yang zahir kita tengok okey. Jadi pelan-pelan lah. Kita buat, kita pilih jalan hidup yang baik tuan-tuan. Saya teringat satu kisah tuan-tuan, berkaitan dengan seorang sahabat Nabi SAW. Namanya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Mus'ab ni meninggal awal 30-an. Mus'ab ibn Umair. Bila saya nak buat pilihan yang saya nak berhenti kerja, saya nak tumpu balik pada dakwah, ramai orang nakkan saya tuan-tuan. Alhamdulillah, masjid suruh nakkan saya balik pejabat. Cuma dia kata, ustaz, jadual kami penuh. Saya kata tak apa, saya suka jadi bidang terjun gini. Kadang-kadang jadi bidang terjun saya dapat sebulan 2-3 kali. Tak? Pilihan yang nak dibuat ni tuan-tuan, saya teringat pilihan yang Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu buat. Mus'ab ni tuan-tuan perempuan, orang paling kaya di Mekah, mengalahkan Abu Jahal, Abu Lahab. Dia lagi kaya. Ketika Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu memilih untuk masuk ataupun memeluk agama Islam, dia
menerima satu tentangan yang amat kuat daripada mak dia. Sebab dia, ayah dia dah meninggal lama, Mus'ab ni. Mak dia bagi dua pilihan. Mus'ab, kau nak ikut Muhammad. Masa tu di Mekah, jadi follower Nabi ni sangat kurang. Dia kata kau nak ikut Muhammad. Masa tu saya, kalau tak salah, saya baca dalam Sir Qasasul Anbiya, Hayatus Sahabah, kitab tentang sejarah para sahabat ni. Tak salah saya umur dia 16 ke 17. Kalau macam sekarang budak nak ambil SPM, tuan-tuan dan puan. Dia kata, ya, saya nak ikut Muhammad bin Abdullah. Okey, mak dia bagi dia kata dua. Boleh, kau nak ikut Muhammad? Boleh. Pertama, kalau kau maintain dengan apa agama dan juga kepercayaan kita, kau boleh nikmati kekayaan dia, dan kalau tak cukup, mak tambah. Kalau kau ikut Muhammad, kau tinggal semua yang kau ada, termasuk pakaian-pakaian mewah kau tinggal. Kau keluar dengan pakaian yang paling cokia yang kau ada. Tuan-tuan perempuan pernah tengok tak cerita ibu mertuaku yang Piramli kahwin dengan Sarimah? Nyonya Mansur tak setuju, kan dia halaunya keluar. Kalau tuan-tuan perempuan peminat filem klasik, masa dia keluar tu Nyonya Mansur bagi duit banyak, 5,000 Sing dolar masa tu lah. Orang Singapura tak orang kaya. 5,000 masa tu besar, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok masa Allahyarham Tan Sri Piramli dengan Puan Sri Saloma tu dapat duit tu, kan jadi katak dia sekejap dalam filem tu. Mus'ab ibnu Umair keluar pada rumah tak bawa sesen pun. Ma alaihi illa burdatullah. Nabi nampak Mus'ab ketika di Madinah, Nabi menangis. Sebab apa, tuan-tuan perempuan? Pakaian dia bertampal-tampal. Dia ada pakai satu selempang, dan selempang itu pun bertampal. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi minan ni'mah walladhi huwa al-yawma fihi. Nabi panggil sahabat-sahabat Nabi. Nabi susah nak menangis sebab orang, tuan-tuan. Tapi bila Nabi tengok Mus'ab, Nabi dah tak boleh nak tahan dah, tuan-tuan. Sebab dia kenal Mus'ab ni, tuan-tuan. Apa yang dia pakai, apa yang dia makan, orang lain tak boleh tiru. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullah wa raha fi hullah?" Tuan-tuan pun nak tahu macam mana kaya gilanya Mus'ab, tuan-tuan. Kita tak terikut. Saya masa saya kerja pun saya tak terikut gaya dia. Mus'ab ni, Nabi kata, fi hullah wa raha fi hullah. Dia akan pakai baju pagi lain, tengah hari lain, petang lain, nak tidur lain. Dia tak pernah pakai baju yang sama berulang kali. Dia pakai baju, dia buang. Tuan-tuan ada gini yang pakai mazhab gitu. Dia tak pernah pakai baju yang sama berulang kali. Dan dia ada hamba beberapa orang yang tukang bawa baju dia je. Nak cerita canggih Mus'ab ni, najis dia pun orang cuci tau. Mus'ab ibnu Umair, minyak wangi dia pakai, tak ada orang pakai di Mekah. Dia lalu orang tahu ini confirm bau Mus'ab, orang lain tak boleh beli. Dia dah trademark kan, dia dah register perfume tu, orang lain tak boleh pakai. Mus'ab punya kaya, tuan-tuan. Wa wudi'at kai baina yadayhi sahfah wa rufi'at ukhra. Dia tak pernah makan makanan tu sampai separuh, dicubit sikit dan orang akan ganti dengan makanan yang baru. Tuan-tuan, masa saya follow Dr. Zul, masa beliau jadi Menteri Agama dulu, saya pernah pergi ke Mekah. Masa PKP tu jam orang lain tak boleh keluar, kami boleh pergi sebab ada lawatan kerja untuk buat apps yang Tawakkalna tu untuk orang pergi umrah dan haji kan. Kami JV dengan Saudi untuk buat apps tu untuk pasca Covid lah, untuk orang serata dunia. Sebab Saudi memerlukan pandangan daripada Malaysia. Saudi kan respect dengan Malaysia bab haji umrah ni. Masa saya jadi tetamu Saudi, tuan-tuan, saya merasa makan macam mana Mus'ab ni makan lah kot. Sebab Mus'ab punya makan ni, dia makan tak pernah lebih daripada separuh, suku pun tak pernah. Dia cubit sikit, dan lepas tu orang akan ambil hidang makanan yang baru untuk dicubit balik. Tuan-tuan, masa jadi tetamu Raja Saudi, masa tu saya merasa makan macam Abu Lahab makan. Dia akan dudukkan kita dalam dekat satu table untuk kita khusus.
Dr. Zul Menteri Agama sebelah kiri saya sebelah kanan beliau. Tapi kita meja tu macam bercantum, tapi dia tak bercantum, dia dekat-dekat. Satu orang makan, dua orang jaga. Satu orang makan, saya makan, ada dua orang jaga. Menteri pun sama, satu orang makan, dua orang jaga. Kita makan ni, set meja makan tu, meja dia besar sikit pada ni, lebar sikit pada ni. Set meja makan kami ni, bila kita dah duduk kat situ, kita tak nampak orang lain dah. Saya tak nampak menteri pun tak nampak saya. Sebab dia punya cara dekorasi tu dengan ada benda apa entah, canggih lah. Maknanya kita makan tu privacy kita lah. Sudu, garpu, segala bagai, chainsaw agak apa semua susun rapi. Kita duduk je, orang semua letakkan. Raja punya treatment tuan-tuan, tetamu dia raja masa di Mekah. Nak makan ni, nak jumpa main course tu kan ada dia punya appetizer segala bagai kan. Oh, kita pun makan. Antara main course-nya lobster tuan-tuan. Lobster besar-besar lobster ni tuan-tuan. Saya pun tengok lobster tu, oh ini makanan pembesar Quraisy ni tuan-tuan. Mana satu aku nak kepak dulu ni. Ya, saya pun istikharah, sepit dululah. Ya. Tengok sepit lah. Kan sepit tu. Saya baru makan sesuap. Dua tiga suap. Saya letak balik, dia ambil tuan. Saya pun tengok, kau dah kenapa ambil pinggan? Tak habis lagi tu. Kepalanya pun belum, perutnya pun belum. Rupanya tuan-tuan dia ambil lobster baru tuan-tuan. Dalam hati saya, oh ini betul-betul kalau Abu Jahal tengok aku makan ni, dia hidup balik kan. Oh, saya terfikir agaknya macam tu Mus'ab makan agak. Baru cubit sikit-sikit. Sampai kita menolak, kata aku taubat nasuha dah, baru tak hantar balik. Ataupun bila kita kata next menu, baru dia hantar balik tuan-tuan. Mus'ab gaya dia makan macam tu. Wasatartum buyutakum kama tuftarul Ka'bah. Aksesori. Saya berhenti 145 150. 150 hari ni ke besok? Hari ni. Okey. 6 minit lagi. Dekorasi dan juga kita panggil apa sekarang? Kita kalau nak decorate rumah ni, kita panggil ID lah. Tuan-tuan tahu berapa harga nilai aksesori rumah Mus'ab? Aksesori, bukan rumah lagi, belum rumah lagi, aksesori dia saja. Wasatartum buyutakum kama tuftarul Ka'bah. Harga dalam rumah Mus'ab, perhiasan dia saja macam harga kelambu Kaabah. Tuan-tuan rasa kelambu Kaabah tu berapa harga? Okey. Kelambu Kaabah ni tuan-tuan, kiswah, kita panggil kiswah, kiswah yang hitam tu lah. Nampak hitam ni kan? Okey. Dia dibina daripada 120 kilo benang emas, 120 kilo benang perak, 670 kilo sutera, yang mana keseluruhannya nilai semasa masa saya pergi 22 juta Saudi Riyal. 21 ke 22 juta Saudi Riyal. Ini saya dapat maklumat masa saya pergi buat lawatan ke tempat dia tu. Sejadi delegasi tu lah. Banyaklah tempat kita boleh pergi. 20 ke 22 juta harga kelambu tu saja. Itu harga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, buyutakum kama tuftarul Ka'bah. Harga dekorasi dan aksesori rumah Mus'ab ni harga macam kelambu Kaabah. Tuan-tuan perempuan, kalau tengok rumah orang besar-besar, orang kaya-kaya ni tuan-tuan, mungkin kalau dekat sini kawasan Damansara, Bukit Damansara ataupun yang seumpamanya. Saya ada kawan yang duduk di kawasan Bukit Damansara. Dia beli rumah tu, saya tak tahulah, tapi lebih dalam 10 juta gitu lebih kurang harga rumah. Dia ajak saya masuk rumah 3 tingkat. Dia ajak saya masuk, dia kata, Ustaz, jemput datang, tapi nanti nak buat doa selamat. Tapi sebelum buat doa selamat, sebab kita berkawan dengan dia, Ustaz datang tengok rumah dulu lah.
bagi pandangan semua. Saya kata saya pun boleh lah tengok. Itu Ustaz, saya nak renovate lagi rumah ni. Rumah harga dekat 10 juta tuan-tuan. Tuan-tuan rasa nak renovate berapa banyak? Takkan renovate 50,000 tuan-tuan. Ni tak? Saya kata, Datuk nak cadang apa benda nak buat rumah ni. Saya ingat nak pasang lift Ustaz. Pasang lift. Tu saya tanya, eskalator tak nak? Dia gelak. Tak apa Ustaz, nanti dah siap semua, saya panggil Ustaz buat doa selamat. Saya biarlah dia berbulan-bulan juga. Dia panggil, dia buat lift sungguh tuan-tuan. Rumah 3 tingkat buat lift. Dalam hati saya, benawi orang tua ni. Dia buat sungguh. Saya punya jakun masa tu tuan-tuan. Orang makan, saya duduk main lift je. Saya kata, Datuk, minta izin turun naik. Datuk Ustaz tak nak naik lift ke? Lift kat supermarket biasa tu, lift lah rumah tak pernah gitu. Saya turun naik. Dalam hati saya tuan-tuan, best hidup orang senang tuan-tuan. Maknanya orang yang boleh beli rumah besar, dekorate rumah besar. Masa saya di Astro dulu, tuan-tuan, ni satu lagi nak cerita. Best ni saya tuan-tuan. Saya pernah jadi penyampai radio tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah dengar stesen nama Zayan FM, okay? Channel tu under Astro. Masa mula-mula Zayan dia buka, sebelum PKP dulu lagi, 4, 5, 6 tahun dulu. Masa tu orang tak kenal sangat Zayan. Saya sempat dengan Zayan setahun lebih, dekat 2 tahun. Pagi masa tu tak ada, sekarang dah ada FBI, Faizal Ismail. Dulu tak ada, dulu Mawi dengan Anas je. Dulu pagi Mawi Anas, tengah hari Lin, DJ Lin, bukan Lin Suria tu, DJ Lin yang Lin Zayan lah. Kemudian sampai pukul 3 start sampai pukul 7 saya dengan Rakib Majid. So kat situ saya ada hashtag tanya Abang J. So, nama kat radio saya Abang J tuan-tuan. Buat soal jawab agama, lepas tu saya buat dekat konti apa semua. Masa saya dekat Astro, kita ada pergi buat satu penggambaran dekat rumah seorang usahawan kosmetik. Saya tak nak sebut nama usahawan tu lah. Rumah dia saja berapa juta saya ingat. Lepas tu kereta dia banyak tuan-tuan, berbelas-belas. Saya tanya, Tok, kereta ni dah pernah bawa semua? Dia kata tak ada lah, berapa biji je bawa, yang lain tak kerti saya nak bawa, tak ada masa. Best tuan-tuan, kereta beli parking tak bawa. Terus saya masuklah rumah. Tuan-tuan tahu rumah dia ada apa? Rumah dia ada bunker tuan-tuan. Tahu bunker? Macam kubu bilik kebal. Macam kalau kita paling-paling ada panic room lah, dia bunker tuan-tuan. Saya kata bunker ni berapa pula harganya? Tuan-tuan berapa harga bunker tu? 2 juta tuan-tuan. Kita sampai ketua bunker tak mampu beli rumah 2 juta. Dia bunker saja 2 juta tuan-tuan. Tapi sebagai penutup tuan-tuan, bila saya cerita ni mungkin ramai yang tahu siapa yang saya maksudkan. Dalam banyak-banyak yang Allah bagi pada dia, Allah bagi dia ujian, anak dia 2 orang mati terbakar. Tahulah Jadi tuan-tuan, keadaan hidup kita ni tuan-tuan, di samping pertamanya kita kena tahu ke mana kita nak pergi lepas ni. Kita kena tahu apa KPI kita. KPI bukan dalam kerja saja tuan-tuan. Saya dulu masa dengan staff, saya jenuh saya isi KPI orang. Tapi staff sayang saya sebab saya tak kedekut bagi KPI. Saya bagi markah penuh lagi. Ya tak? Kemudian cita-cita akhir kita apa tuan-tuan? Maknanya benda-benda begitu nak kena ada dalam hati, nak kena ada dalam fikiran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan sudi berteman dengan saya tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita dengan kesempatan yang baik lepas ni. Mohon maaf kalau ada sebarang khilaf ataupun kurang dalam penyampaian dan sebagainya. Aku qauli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.